Okey, boleh nampak ke paparan Mama Z tulis ni? Boleh, Mama. Boleh. Okey, so sebelum datang ke kolej, kita habiskan dulu sikit lagi tajuk 10. Yang pertama, Mama Z nak bagi tahu bahawa lepas ni bila awak tengok soalan, awak akan dapati tajuk 10.1 dengan 10.2 ni adalah di bawah data yang sama. Semasa tajuk 10.1 sebenarnya dia mengisahkan tentang plotting graph mengikut nilai X. Contohnya dia bagi koordinat 1, 5. Okey, 1, nilai Y-nya adalah 5. So, dia plot kat sini. Mungkin ada titik yang kedua, koordinatnya adalah 1, 4. So, kita sketch dapat situ. Titik yang kedua contohnya 2, 5. Sini 2, sini 5. Titiknya situ. Mungkin ada titik yang lain pula, 2 dapat 3 situ. Okey, apabila kita plot segala-gala titik yang ada pada table kita, okey, contohnya kita dapat begitu. Akhirnya bentuk-bentuk yang plotting ni kita panggil scatter diagram. Sebenarnya dia macam memberi kita satu gambaran ada garis lurus di sini. Gambaran kita seperti ada satu garis lurus di sini. Jadi bila dah kita lukis garis lurus, jadi dia nak tengoklah kita punya nilai R tu berapa. Nilai R tu penting sebab kalau kita belajar fizik pun, graf kita mungkin begitu, mungkin yang warna merah ataupun mungkin yang berwarna hitam, atau mungkin orang lain pula buat graf dia berwarna purple. Semua menghasilkan garis lurus tapi mempunyai bentuk gradient yang berbeza. Bergantung kepada individu. Jadi nak menyelesaikan yang ini, kita kena guna kaedah least square method. Kaedah least square method. Okay. So, kita dapati, contoh kalau kat sini, kalau Mama Z buat kat sini, untuk menyatakan perhubungan di antara nilai X dengan Y, awak masuk dalam rumus, masa awak belajar tajuk 10.1 tu, awak masuk dalam rumus, dan awak boleh buat perkaitan di antara nilai X di sini dengan nilai Y di sini ni, perhubungannya sama ada strong linear relationship, strong positive linear relationship, ataupun weak negative linear relationship, iaitu tentang betapa kuatnya perhubungan X dengan Y. Itu tajuk 10.1. Okey, kemudian merujuk kepada garisan yang kita lukis ni, garis ini merupakan garis lurus. Tak kisahlah warna purple ke, warna hitam ke, warna merah ke, ianya tentang menceritakan tentang garis lurus. Masa kita belajar matematik biasa, garis lurus Y sama dengan MX tambah dengan C. Itu matematik. Di mana nilai C ni merujuk kepada pintasan Y dan nilai M ini merujuk kepada kecerunan. Okey, cuma dalam ekonomi kita tak nak guna apa yang dipelajari dalam matematik. Jadi dalam ekonomi dia memperkenalkan Y toncit. Okey, Y toncit sama dengan dia tak nak nilai duduk belakang. So dia pindah nilai ke depan, tetapi dia pilih nilai A. Tambah dengan dia tak memilih nilai M. Dia tidak memilih nilai M, sebaliknya dia pilih nilai B, barulah ada X. Okey, barulah ada nilai X. Okey. Yang ini merupakan persamaan garis lurus bagi ekonomi dan kita akan kiranya dengan menggunakan kaedah least square method. Okey, kalau pelajar tak nak ambil tahu tentang least square method tak apa, sebab semuanya diberi untuk pelajar akaun untuk tajuk terakhir ini. Okay, kita tengok rumus yang dia bagi. Ya. Saya tak apa?
Bukan. Mama record guna screen. Okay, thank you untuk ingatan. Mama guna screen sebab kalau terputus pun dia tetap rekod apa yang Mama cakap. Tu guna screen. Kalau Mama guna Google Meet, masa putus tu dia jadi gelap sekejap. Tu tujuan dia. Thank you. Okey, Mama Z nak pergi kepada contoh dah. Ni dia. 10.2 ni. Okey, so yang pertama, kalau pelajar tertinggal toncit, salah lah. Tak boleh tinggal toncit. Kemudian yang Mama Z sebut tadi, least square method. Itu memang kaedah khas untuk mencari garis lurus regression. Lepas kita cari, Mama Z tulis lagi sekali, Y toncit sama dengan A tambah BX. Kemudian nilai B ini merupakan gradient. Kita panggil dia regression coefficient. Jadi kita kena ada kemahiran untuk interpret nanti. Okey, bagaimana pula cara nak mencari persamaan regression ni? Yang pertama, kita kena cari dulu nilai B. Okey, di mana rumus untuk mencari B diberi dalam exam nanti. Dia bagi. Lepas kita dah siap mencari nilai B, kita teruskan step yang kedua iaitu mencari nilai A. Okey, semasa kita nak cari A, kalau Mama Z boleh salin rumus tu, jumlah Y per dengan N tolak dengan nilai B. Kalau awak dapat di sini nilai B, bintang, so kat sini pun awak kena ganti B tu dengan bintang. B jumlah X per dengan N. Ini rumus pertama untuk mencari nilai A. Ataupun awak boleh guna rumus alternatif. A sama dengan Y purata. Kita tak belajar tajuk 6. Sebab tu awak tengok tanda ni awak takut. Y bar tolak B X bar. Di mana ni bila kita bahagi dengan N, sebenarnya dia adalah min Y. Ni bahagi dengan ni, dia jadi min X. Tu. Biasanya soalan antara dua lah. Kalau dia tak bagi bentuk yang pertama ni, dia bagi bentuk yang kedua. Itu koleksi soalan exam nantilah. Okey, pendek kata untuk pelajar perakaunan, semua rumus diberi. Nak cari A pun bagi, nak cari B pun bagi. Okey. Di mana kalau kita boleh tengok nota di sini, nilai A dengan B ni kita panggil dia regression coefficient. B pula merujuk kepada kecerunan garis lurus. Manakala A pula ni, yang Mama Z kata tadilah, dia adalah pintasan pada paksi Y. Itu saja tajuk 10.2. Susah ke senang? 10.2 tu je lah tajuk dia. Mudah dah. Senang. Senang sangat. Cuma jangan cuai masa kira. Okey. So kita try soalan nombor 4. Okey, dia bagi maklumat ada 15 pasang untuk nilai N ni. Dapat dah nilai N. Okey, kita cuba kira dan tadi dengan kelas tadi Mama Z agak careless sedikit, lama tak nulis ke. Debamok duk mekoh beg dia hilang ke. Debamok kita duk mekoh beg dia tak ada. Bukan tak ada. Beg naik bas, tuan naik train. Tuan tak jumpa beg jadi. Okey. So N kita 15. Seronok saya tengok mak saya duk Mekah. Nak pergi juga tapi tak lagi. Tunggu anak besar sikit. Okey, 15. Kemudian darab dengan jumlah XY berapa? 7, 2, 8, 6, 7. Memang kita kena tengok molek rumus.
tolak dengan jumlah X 495 darab jumlah Y 2025. Hak ni kena kira sekali ni Mama Z. Sebab Mama Z tak semak skema jawapan. Per dengan N kita 15 darab dengan 7783 kuasa 2 tolak dengan 495. Ya. Apa? Salah? Kuasa 2 tak ada. Weh. Tak ada kuasa 2, sorry. Tak ada kuasa 2. Silap buat rumah. Okey, betul. Thank you. So sekarang ni kita masuk dalam kalkulator molek. Per. Sekejap Mama Z kena keluar daripada ni dulu. Okey, nak buat per dulu. 15 darab 72867 tolak 495 2025. Salah pula dah. 2025. Payah kita tekan ni. Kalau kalkulator yang maujud tu kita tekan ia rasa di jari. Hak ni tak rasa, tak ada feel Per dengan 15 kurungan 7783 tolak Mama Z kena buat kurungan kot 495 kuasa 2. Okey, sama dengan. Dapat tak sama dengan Mama Z? Okey, sekejap Negatif 0.7005 dah. Okey. Bilangan decimal places ni ikut soalan dah. Mama Z tulis dulu ni. Sama dengan negatif 0.7005. Mama Z buat 4 ni. Nanti dalam exam dia royak. Ia nak 3 ke ia nak 4 dia royak. Tapi Mama Z buat 4 dulu. Okey, Mama Z dah dapat nilai B negatif 0.7005. Okey, Mama Z nak kira nilai A pula. Okey, nilai A pula ada muka surat 20. Jumlah Y per dengan N. Jumlah Y kita 2025. 2025 per dengan 15. Sini tolak. Dan nilai dia pun tolak. Dia akan jadi tambah. Tambah jumlah X tadi 495. Okey, 0.7065 berapa dah tadi? 495 per dengan 15. Ada salah tak? Tak ada. Okey, so kita kira lagi sekali. Tapi Mama Z tak boleh ambil jawapan pada kalkulator ni. Sebab Mama Z dah bunda. Mama Z kena salin semula. 2025 per dengan 15. Situ jadi tambah dah. Dia ada pecahan. Alik atas 0.7005 darab 495. Alik bawah tu 15. So Mama Z dapat 158.3145. Kita tulis dulu jawapan kita sini. Sama dengan 158.3145. Okey, untuk menjawab soalan dia kata find linear regression equation. Maksudnya dia tanya Y toncet. Y toncet sama dengan A. Ni A Mama Z. Okey, nilai B Mama Z negatif 0.7065X. Ini adalah persamaan garis lurus regression. Yang kita nak belajar pada hari ni lah tentang regression line. Okey, ada tak nak
nak tanya example 4. Tak ada dah. Okey, so beres waktu Mama Z nak ajar example 5. Example 6, Mama Z bagi video Madam Afah mengajar tu, tengok tak? Ke tak tengok lagi? Okey, so Mama Z tunjuk. Pelajar dah boleh guna cara tekan kalkulator tu berdasarkan YouTube link yang Mama Z share, yang Mama Z minta tolong Madam Afah video kan, sebab Mama Z tak ada kalkulator macam tu. Tak ada kalkulator digital, tak boleh nak install sini, dia kena ada license. Okey, yang pertama, apabila kita perhatikan pada soalan. Okey, kita perhatikan pada soalan. Soalan dalam ni dia ada tentang price tu adalah dalam ribu. Tapi bila kita masuk dalam kalkulator, kita janganlah masuk ribu tu. Okey, tengok Mama Z tekan mode, Mama Z akan ambil statistik nombor 3 dan Mama Z akan ambil nombor 2. Okey, dia ada table kita. Kita isi dulu table nilai X. Yang pertama 1 sama dengan 1 sama dengan 2 ada 3 kali. 2, 2, 2. 2 ada 3 kali. Okey, lepas tu nombor 4. Ada berapa kali tu? So, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, selesai dah. Nombor 6 pula. 1, 2, 3. Cukup dah data kita. So, data kita semua sekali ada 12. Kita pergi ke mula ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Betul. Gerakkan ke Z, naik ke paras 1 dulu. Paras 1. Okey. Isikan dia punya nilai tu, jangan isi 30,000, isi 30 je. 30 sama dengan. Ke Z pergi baris kedua. 32 sama dengan. 25 sama dengan. 27 sama dengan. 26 sama dengan. 16. 18. 16 semula. 20. 10. 8. Dan last sekali 11. Okey, lepas siap kita masuk data ni, tekan button AC biar paparan tu hilang. Okey, Mama Z nak double check. Okey, kawasan ni kita tak payah isi apa-apa. Sebab jadual ni markahnya kosong. Okey, markah jadual markahnya adalah kosong. Okey, Mama Z nak double check. Jumlah X tu betul tak 42? Tekan shift, tekan 1, ambil sum. Sum nombor 3. Jumlah X tu nombor 2. Sama dengan 42 dapat. Okey, tekan semula shift 1, 3. Mama Z nak cari jumlah Y nombor 4. 239. Mama Z tulis dah tu. Shift 1, 3. Mama Z nak cari jumlah X kuasa 2 nombor 1. 186. Shift 1, 3. Mama Z nombor 3. Sama dengan 5475 dan last kali. Shift 1, 3. Jumlah XY nombor 5672. Okay, selepas Mama Z masukkan semua nilai dalam kalkulator, kita akan dapat jawapan ni dengan pantas. Boleh sampai situ? Mak, Ya. boleh balik ke totek? Kalkulator? Ah, Awak guna kalkulator ni ke hot warna hitam putih? kita putih. Hitam putih kena tengok video. Ia tak sama cara tekan. Okay, Mama Z ada share link video yang kedua tu tentang tajuk ni. Sebab dia tak sama ni, kalau Mama awak slow pun awak tak jumpa cari. Boleh? Boleh, Mak. So sekarang ni kita guna nilai yang Mama Z kira dah kawak. Okey, nak cari soalan A, nak cari linear regression equation.
Dia memang nak Y toncik tapi kita kena cari nilai B dulu. B sama dengan, kita tak ingat rumus. Tak apa, jangan jerit. Salin rumus atas tadi. Saya pun tak ingat. Oh, tak boleh nak. Sekejap Nak run, nak salin. Jumlah X. Saya tulis sini takut tak ingat berpayah juga kan nak buat. Sebentar ya, saya copy ya. Sekejap Teknologi canggih, cikgunya tak canggih mana lagi. Ni saya tak sini. Tak ingat rumus sebab dia bui. Bukan malah nak hafal, bukan. N kita tadi 12 kan? 12. Jumlah XY kita tadi 672 42 darab 239 per dengan 12 186 tolak dengan 42 kuasa 2. Tengok molek ni, Mama Z nak buat silap mata ni. Tengok molek. Tengok molek dah. Tekan shift, tekan 1. Awak nampak nombor 5 tu. Nombor 5 tu regression. Tekan nombor 5. Dia tanya nak nilai apa? Kita nak cari A, B. Kita nak B, nombor 2. Ada lalu dah jawab apa? Negatif 4. Ada jawab apa ada dalam kalkulator dah? Tak masuk. So sini jadi negatif 4.217 9. Mama Z terang ambil. Tadi Mama. Gana? Boleh? Tadi Mama kita ambil. Hak Mama isi tu hak terkini dah deh. Okey. Okey, katakan pelajar nak double check dengan Mama Z. Betul tak Mama Z kira ni? Mama bukan kira, kalkulator yang kira. Okey, kita try pecahan. Oh, tak boleh. Saya kena keluar. Kalau saya keluar, nyesal pula. Gini saya senaraikan jawab apa dulu. Jawab apa di belakang dah. Nanti kita nak nilai R. Contoh dah, kita nak nilai A dulu. Nilai A, gapo? Kita senarai dulu A. 34.6795. Itu nilai A. Kita salin jawab apa tepi. Kita ambil nilai R pula, nombor 3. Ada dah nilai R. Nilai R negatif 0.9852. Okay, sebabnya kadang-kadang kita nak cek betul ke kita masuk nilai tu. Okey, so tengok Mama Z cek nilai di atas. Pecahan. 12 darab 672. Tolak dengan 42 darab 239 per 12 darab 186 tolak 42 kuasa itulah 42 kuasa 2 sama dengan sama tak jawapan kita? Negatif 4.2179. Sama. Okey. Kemudian kita nak cari nilai A. Nilai A lebih mudah kot rumus dia. A sama dengan jumlah X. Bukan jumlah X. Mula-mula ke apa dah? Ni. Jumlah Y per dengan N. Jumlah Y. Jumlah Y 239 per 12. Operasi memang tolak. Dan nilai B pula tolak. 4.2179. Jumlah X kita 42 per dengan 12. Boleh ke ikut ni? Boleh, Mama. Okey. Baik, Mama. Jawapan kalkulator kita tadi 34.6795 dah. Kita tak boleh salin jawapan tu sebab Mama Z telah mengambil
Mama Z telah mengambil 4 decimal places. Bila Mama dah cut nilai original B, nilai A yang original pun akan jadi salah. Jadi yang ini Mama Z kena kira. Tapi yang penting 3, 4 kat depan tu mesti ada. 239 per dengan 12 tambah 4.2179 darab 42 per 12. Tu 34 tu ada. Jawab apa belakang tu lari sikit. 34.6795. Mama Z kena ambil kosong. Kosong perpuluhan 34.6793. Dia lari sikit nilai hok belakang ni. Jadi nilai B Tok Aci yang ambil nilai kalkulator. Tapi jawapannya mirip-mirip sahaja. Okey, seandainya. Ke tak faham masuk Mama Z? Faham tak? Jadi Y toncit sama dengan nilai A dulu 34.6793 tolak 4.2179x. Ini adalah linear regression equation. Mama Z mengambil 4 decimal places. Bagaimana kalau Mama Z mengambil jawapan 3 decimal places? Perhatikan betul-betul. Kalau Mama Z ambil 3 decimal places, sini akan jadi negatif 4.218. Perhatikan betul-betul 218. Dan apabila Mama Z ganti di sini, 239 per dengan 12, masih di talian kan? Tambah dengan 4.218, 42 per dengan 12. Kita nak tengok jawapan baru kita apa. Okey, 239 per dengan 12 tambah 4.218 darab 42 per dengan 12. Jadi kat sini pelajar kena ambil 3, 4 point. Tengok betul-betul Mama Z cuba ambil 34.6797 mula-mula Tengok betul-betul. Mama Z nak buat kesimpulan ni. Okey, tengok betul-betul. 34.6797. Tetapi bila kita nak jadikan dia 3 decimal places, tengok betul-betul 34.6. Apa jadi bila saya nak buat 3 decimal kat sini? Dapat. Dia jadi naik 1 kat sini, betul? So dia jadi 8 kat sini kan? Saya nak tinggal 34.68 ataupun 34.680? Kita kena buat 3 decimal places juga. Jadi jawapannya ialah 34.680 tolak dengan 4.218x. Cuba awak perhatikan bagaimana Mama Z menceritakan tentang kalau soalan minta kita daripada 4 decimal places menjadi 3 decimal places, dia akan uji lagi kita dengan tentang round off, membundarkan nombor. Jadi awak kena berhati-hati di situ sahaja sebenarnya. Untuk soalan A. Okey, kemudian tengok betul-betul kesan daripada petak dengan awan nano ni, dia ada kesan yang sangat besar. Soalan B. Determine the price of a used car that is 5 years old. Kereta terpakai ni umur dia 5 tahun. Kita pun tengok umur kereta, pasti X ke pasti Y.
Umur kereta. X ke Y ni? X. X. Bermaksud, kalaulah jawapan kita petak, jadi awak kena dapatkan jawapan Y toncit sama dengan 34.6793 tolak dengan 4.2179, tempat X tu ganti dengan 5. Ganti dengan 5. Okey, tengok awak dapat jawapan berapa. Okey, kita cek guna kalkulator. 34.6793 tolak 4.2179 darab 5. Semua orang boleh kira. So jawapannya salin dulu semua. 13.5898. Salin semua dulu. Dapat 13.5898. Okey. Logik ke harga kereta terpakai 13 ya ni? Logik ke dok? Dok. Jadi kena ingat balik dalam soalan kita tadi ada tentang ribu. Jadi Mama Z gerak 1, 2, 3. Jadi harga kereta terpakai selepas 5 tahun umurnya ialah RM13,589.80. Yang ini kalau Mama Z ambil 4 decimal places. Okey. Bagaimana pula dengan kalau ambil 3 decimal places? Kita kena buat pelbagai kemungkinan. Jadi Y toncit sama dengan 34.680 tolak 4.218 darab dengan 5. Okey, pelajar kata lebih kurang. Mama Z sen-sen je. Tak boleh. Seorang accountant yang bagus, dia tak boleh ambil mudah sen-sen di belakang tu. Kadang kita terjebak masuk ke neraka nanti. Tak boleh. Kena ambil kira juga. 34.08 tolak 4.218 darab 5. Okey, so kita dapati jawapan kita ialah 13,000. Saya kena tulis mata dah. Saya tulis di kertas ni mana? 13.59. Semasa pelajar kira, tulis dulu 13.59 dan tukar balik RM RM13,590 tepat. Jadi awak tak boleh main-main dengan decimal places. Kena ikut arahan soalan. Soalan example 5 ni kebetulan dia tak cakap lah nak berapa. Jadi kalau pelajar nak selamat, pelajar guna 4 decimal places. Tapi untuk final, kalau dia kata dia nak 3 decimal places, awak kena akur dengan kehendak soalan kerana dia akan dapat jawapan yang berbeza. Walaupun pelajar kata, aloh, Roasting lah. Kerana? 3 roasting tu. Tikah 20% pun nak ambil kira mama ni. Tak boleh. Pilih nak masuk dengan aku ke nak masuk syurga. Kena milih molek ni. Kita ambil duit orang 20%, itu seorang. Kalau kita buat akaun gaji orang tu melibatkan berjuta-juta orang, daripada 20% tu awak akan menjadi maksudnya gaji awak patutnya 6,000, tapi awak boleh beli kereta yang melebihi gaji awak. Nanti awak kena tindakan inilah SPRM tu. Tak boleh. Sebab itu yang mana yang kerja dia kena isytihar harta. Kalau harta dapat banyak ni, tapi kalau pendapatan cuma ni, tapi harta dia kalau raja-raja, tak boleh lah tu benda yang tak logik. Maksudnya dia mengamalkan rasuah ataupun dia kerik pitih orang ni, 20% ni, dia kerik. Kita panggil kerik. Sebab itulah antara sebab-sebab kenapa gaji accountant adalah gaji tertinggi. Walaupun dia belajar mudah. Katanya, Mama Z tak kata, katanya. Berbanding doktor, belajar penat-penat, gajinya hampir sama je dengan
accountant. Itu yang pelajar account kena bangga tu, gaji you all mahal. Okay, berbanding engineer, gaji you all mahal. Okay, tu soalan B. Soalan C pula. Dengan molek soalan C ni. Interpret the value of B. Dia nak suruh interpret the value of B. Iaitu, mana soalan tadi? Jadi bila pelajar tengok nilai B tadi, nilai B kat sini, nilainya ialah 4.2179. Jadi pelajar kena tahu maksudnya apa. Okey, apabila pelajar dah tulis dalam bentuk ni, okey, dalam bentuk warna, dalam kotak contohnya, pelajar tolong buat garisan separate kat sini. Pelajar buat gitu. Okey, pelajar separatekan nilai kat situ. Maksudnya, nilai X 1 unit, nisbah 1 unit. Saya tengok kat situ, negatif 4.2179 nisbah 1X. Jadi cara kita buat conclusion ialah, saya buat bahasa Melayu deh. 1 unit X meningkat. 1 unit X meningkat. Maksudnya setiap 1 tahun berganjak. Meninggal pula dah. Meningkat. Mana nak je meninggal? 1 unit X meningkat menyebabkan 4.2179 riban menurun. Sebab harga kereta setahun umurnya berganjak, harga kereta akan turun sebanyak 4.2179. Okey, Mama Z nak tanyalah pelajar, faham ke tak ni? Faham ke tak maksud Mama Z? Okey, maksudnya kalau tahun ni harga kereta tu 80,000, tahun depan jadi berapa harga kereta tu? Contoh deh. Ni kena ajar ni nak beli kereta nanti. Nama beli kereta banyak. Okey. Tahun masa mula-mula beli harga kereta awak 80,000. Tahun depan berapa harga? Bila naik setahun naik X setahun 80,000. Berapa kurang? Pak Ya 20% ke? 1,000. Bukan Pak Ya. Dia adalah 4,000. 4,217 ringgit 90 sen berkurang. Jadi tahun depan kereta baru yang awak beli tu, walaupun awak letak dalam rumah saja, harganya menyusut menjadi 75,782 ringgit 10 sen. Itu tahun 2023. Tahun 2024 naik lagi setahun umur kereta, tolak lagi dengan 4,217 ringgit 90 sen lagi. Jadi pada tahun 2024, kereta awak telah berjaya, kereta awak menjadi 71,564 ringgit 20 sen. Harga kereta awak setahun dia kurang 4,000 lebih. Itu maksud Mama Z. 1 unit X meningkat menyebabkan 4.2179 riban menurun. Okey. Faham ke penjelasan Mama Z? Hak ni kalau tak boleh kok bahasa orang putih buat bahasa Melayu lah. Kalau bahasa orang putih gini deh. 1 unit of X increase, therefore 2.2179,000 decrease. Kan pandai Mama Z orang putih deh. Tapi grammar tak tahu. Ikutlah. Mama Z main sebut je. Itu yang dimaksudkan dengan soalan D. Itu yang dimaksudkan, itu yang dimaksudkan dengan interpret the value of B. Contoh 6, nanti awak boleh buat sendiri based on cara Madam Arfah tunjuk cara tekan kalkulator.
So ada masa lapang ni. Okay, awak cuba buat example 6 berbantukan video yang telah dihasilkan Ihsan daripada Madam Alfah. Okey. Itu saja daripada Mama Z pada hari ini.